Assalamualaikum. Topik penting yang ingin saya highlightkan pada kali ini adalah berkenaan dengan kecederaan dalam sukan, terutamanya sukan larian. Walaupun sukan larian ni adalah sukan yang paling simple, tapi kecederaan ni tak kira acara, tempat dan juga masa. Bila-bila masa saja boleh berlaku. Tak kisahlah peringkat bawahan, newbie, amatur maupun peringkat yang lebih tinggi seperti atlet, tetap juga berisiko mendapat kecederaan. Buat aktiviti ringan pun macam riadah boleh tercedera, apalagi bertanding. Kalaulah injury ni datang menyapa, hello aku datang ni, confirm lah kita akan cakap no. Biasalah, bersukan dianggap baik untuk tubuh badan, tapi tetap ada keburukan dan juga kelemahan jika tak aware. Tapi apa yang pasti, prevention is always better option than cure. So kena aware dan juga jaga-jaga. Okey, ni saya nak berikan sedikit contoh kecederaan yang biasa terjadi di kalangan runners. Kat sini boleh tengok tanda-tanda awal supaya kita boleh agak ataupun halang dari berlakunya kecederaan semasa bersukan. Masa tengah lari, tiba-tiba kita rasa something wrong dengan badan, so boleh stop ataupun reschedule training. Kecederaan pertama yang paling popular di kalangan runners adalah runners knee, dikenali sebagai sakit lutut. Okey, kecederaan ini dirasai di sekitar kepala lutut, kneecap, akan lagi terasa bila berlari turun bukit ataupun turun tangga. Okay, sakit tu akan terasa juga pada hari-hari biasa, hari rehat lah, tanpa aktiviti. Okay, kebiasaan sakit lutut ni terjadi kepada runner yang bila terlampau menekan jarak larian tanpa membuat persediaan rapi, persediaan yang awal. Okay, sebagai contoh macam tak pernah buat 5 km, tiba-tiba rasa nak buat 50 km. So apa akan jadi? Memang overuse lah. Overtraining, nak cari mileage pun juga menyumbang berlakunya sakit lutut ni. Okay, faktor-faktor lain seperti lebihan berat badan, okay, teknik larian yang kurang baik dan juga otot serta sendi yang lemah. Okay, kebiasaan rawatan yang singkat boleh dibuat dengan meletakkan ais di bahagian yang sakit, meninggikan kaki semasa tidur dan juga balut. Orang-orang tua cakap balut takut masuk angin. Nombor 2, Achilles tendinitis ataupun dikenali sebagai sakit di bahagian belakang ankle. Kecederaan ni pula dapat dirasai sekitar tendon yang menghubungkan dua otot kaf dengan tumit kaki. Mengikut kajian, kes-kes terjadi pada pelari adalah disebabkan oleh teknik larian, iaitu foot landing menggunakan tumit, heel strike dan tidak menggunakan big foot. Bagi pelari yang berbadan besar, risiko untuk mendapatkan kecederaan ni lebih tinggi lah. Macam biasalah kan, impact. Okay. So selain dari ubah cara berlari, rawatan susulan seperti meletakkan ais untuk meredakan kesakitan, bengkak, serta strength conditioning juga mampu untuk menguatkan otot-otot dan juga sendi tersebut. Contohnya boleh buat strength conditioning kat rumah lah, menggunakan teknik seperti calf raises, guna bodyweight saja, guna bebanan fizikal berat badan, dan juga eccentric load exercise. Yang ni lebih advance sikit lah. Kecederaan nombor 3, plantar fasciitis ataupun dikenali sebagai sakit bahagian tapak kaki. Sakit yang menyengat, nak menampak bangun pagi pun seksa, apatah lagi berlari kan. So ianya bermula dari inflammation radang, okay, dan menyebabkan berlaku koyakan kecil pada tisu fascia dan seterusnya mengakibatkan sakit menyucut terjadi. Memang sakit babe yang ni. Antara faktor terbesar terjadi di kalangan runner adalah teknik juga. Teknik larian yang kurang baik termasuklah technical impact, foot landing, maknanya kita lari kita ada impact kan dekat tanah, dan juga pronasi kaki semasa mencecah tanah. Pronasi ni pronation, bengkukan kaki. So ada bengkok dalam, ada bengkok luar. Pemilihan kasut yang sesuai dengan bentuk kaki serta pronasi dan juga cushion tambahan mungkin boleh membantu mengurangkan masalah ni lah, tapi tidak sebaik dengan mengubah cara larian yang lebih efisien. Benda ni paling susah sebenarnya, nak ubah cara larian. Antara rawatan yang boleh dibuat ialah dengan menggunakan teknik regangan, stretching setiap hari. Bangun pagi tu buat stretching dan menggunakan bola golf. Okay, bola golf, apply pressure pada bahagian tapak yang sakit tu. So kita buat macam movement sedikit supaya dia hilangkan tense. Nombor 4, shin splint ataupun dikenali sebagai sakit bahagian tulang kering ataupun tulang keting.
Shin splint ni ataupun dikenali sebagai medial tibial stress syndrome, yang disebabkan oleh tekanan pada tulang kering dan juga connective tissue yang menyambungkan otot ke tulang. Causes juga agak sama dengan plantar fasciitis, iaitu pronation kaki, pronasi, terlalu menekan sama ada ke dalam ataupun keluar semasa impak kaki kita mendarat ke tanah masa berlari lah. Rawatannya sama juga. Biasa orang akan buat meregangkan kaki dalam ais, dan juga regangan tu spesifik fokus semua ada Achilles dan juga calf. Penggunaan kasut yang mempunyai cushion ataupun stability yang sesuai juga boleh mengurangkan kecederaan ni. So kena pilih kasut yang betul-betul baik untuk kita punya kaki lah. Nombor 5, iliotibial ataupun IT band, dikenali sebagai sakit luar bahagian pinggang, terutamanya peha sehingga ke bahagian lutut. ITB ni adalah sambungan jalur tensor fascia latae ataupun macam getah lah, berhubung dengan otot glutes buntut. Geseran ITB tersebut dengan tulang peha menyebabkan berlakunya keradangan, radang, bengkak, dan pelari akan merasai seperti macam tension lah, macam tegang urat di bahagian tepi glutes sehinggalah bahagian lutut. Dalam kajian, faktor terbesar menyebabkan kecederaan ini terjadi disebabkan oleh overuse ataupun overtraining. Antara rawatan susulan yang ada sekiranya simptom ni berlaku pada diri kita ialah dengan menggunakan tuaman ais lah, buat rise juga di tempat yang sakit selama 15 minit 2 sesi, buat pagi atau petang 2 kali. Dan lakukan stretch ITB dan juga apply urutan yang ringan lah, menggunakan minyak panas ataupun boleh menggunakan foam roller. Itu baru 5. Sebenarnya ada banyak lagi kecederaan yang biasa terjadi dalam dunia larian ni. Kalau kecederaan dipanggil acute ni adalah kecederaan yang singkat. Sebagai contohnya macam tengah lari tiba-tiba dapat muscle cramp, itu adalah acute injury. Kekejangan otot, ankle sprain, tiba-tiba sakit belakang, itu adalah acute injury. Kronik pula, kecederaan panjang dan juga repetitif, memang selalu berlaku ataupun sebelum ni pernah berlaku. Seperti stress fracture, sakit lutut membawa kepada lagi teruk macam meniscus ataupun ACL ke, PCL ke, ACL dan sebagainya. Tadi saya dah sebut faktor-faktor yang besar menyebabkan kemungkinan terjadinya kecederaan. So kat sini kita tengok faktor yang CP pula, faktor-faktor yang mungkin menyumbang ke arah kecederaan semasa kita berlatih ataupun kita bersukan lah. So yang pertama, tiada pemanasan badan ataupun pre-workout, ataupun dikenali sebagai warm up. Ramai pakar sukan berpendapat warm up ni bukan saja dapat mengurangkan risiko kecederaan, tapi akan meningkatkan prestasi dalam sukan yang kita ceburi tu. Kita tahu tak apa tu RAMP protokol? Kalau tak tahu, kena tengok video yang saya akan buat selepas ini. Nombor 2 adalah overtrain. Langsung tiada rehat dalam jadual latihan yang kita buat tu. So memang mengundang kecederaan lah, tu confirm. Nombor 3, lebihan berat badan. Lagi berat, lagi tinggi daya tarikan graviti, lagi banyak tenaga dipakai dan juga risiko kecederaan tu tinggi. Yang keempat, biomekanik larian yang lemah. Terlalu mendada pun tak boleh, bongkok pun tak boleh. Yang ni kalau nak ubah memang kena berguru. So dia ada banyak metod lah yang boleh dipakai untuk mengubah cara larian. Nombor 5, otot dan sendi lemah. Mengabaikan latihan suaian fizikal iaitu strength conditioning adalah salah satu faktor mengundang kecederaan. So ramai yang tak buat sebenarnya strength conditioning, banyak yang just lari je. Kalau boleh buatlah sedikit, walaupun benda tu asas tapi ini yang sangat penting. Nombor 6, flexibility, tahap kelenturan badan yang rendah, tak fleksibel, badan keras, tenang, cramp dan juga injured. Nombor 7, cooling down. Benda asas tapi penting, ramai yang tak buat. Seperti kita guna kereta lah, pulas kunci, start kereta, pandu, nak matikan kereta, kena balas balik kunci ke kiri kan, barulah boleh stopkan enjin. Sama juga dengan badan. So kita dah pakai badan dah panas, badan dah macam dah pakai tenaga, so kita kena relaxkan balik komposisi badan. Maknanya letakkan balik kita punya otot-otot sendi tu dalam keadaan yang normal state supaya dia recover cepat lah.
Tapi ramai yang tak buat cooling down ni. Okay, kita sama-sama buatlah selepas ni. Dan ini adalah sedikit cara untuk nilai atau pulihkan kecederaan sekiranya dah tercedera. Okay, tak lain dah tak bukanlah, first kali paling penting adalah consult dengan doktor ataupun fisioterapi, sebab kecederaan adalah bersifat individu. Ada orang sakit lutut, okay, tapi bukan runner's knee tapi MCL. Faham tak? Okay, ada orang sakit tapak kaki, bukan plantar fasciitis tapi stress fracture. So jangan memandai kau sakit macam ni, ni plantar ni, padahal orang tu memang ada stress fracture. So benda tu akan mengakibatkan lagi worse. Okay, sebagai kesimpulan, semua orang akan melalui pengalaman kecederaan dalam sukan. Okay, kalau tak cedera besar, mungkin cedera ringan, ankle sprain. Siapa tak pernah rasa kan, main bola tiba-tiba terpelengok kaki kan. Itu benda yang biasa. Okay, walaupun kita dah sedaya upaya elak, tapi itulah pengalaman yang akan mendewasakan kita. Semoga perkongsian ini memberikan anda sedikit manfaat lah, kan? Kalau boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, sebab benda ni adalah benda yang penting untuk kita elakkan. So terima kasih, kita akan jumpa lagi insya-Allah.